Saya nak baca dekat berita-berita yang kalau ada yang terbaru dekat Malaysia kini, apa yang ada dekat Malaysia kini tentang Webby Bearer mencabar, hari dia cabar Rafizi berdebat. Sekarang ni Rafizi pula cabar dia, kan? Untuk berdebat di podcast. Kita harap Webby Bearer sahutlah cabaran Rafizi. Jangan hebat di media sosial je, ya. Duk kutuk dekat tweet, ya, dekat X, duk kutuk-kutuk Rafizi macam-macam, duk kata macam-macam. Tapi bila orang tu ajak berdebat secara ilmiah, sahutlah. Satu lagi isu yang saya nak kongsikan bersama anda adalah berkenaan dengan kenyataan Lim Kit Siang, ya, berkenaan dengan bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri. Ini yang dilambung-lambung sekarang ni, ya, oleh puak-puak penyakau nasional ni. Sebab dia sekarang ni ibarat orang dah tak ada modal dan orang kelaparan isu. Nak cari isu tentang kerajaan, dasar dan sebagainya, mereka tak jumpa. Isu keterisan ke, dasar kerajaan yang merugikan rakyat ke, isu rasuah, dia tak jumpa. Ya, nak cari apa pun dia tak ada modal sekarang ni. Dia tak macam kita jadi kerajaan dulu, banyak modal, kan. Tapi mereka dah tak ada modal, jadi bila jumpa satu isu yang tak ada kaitan pun sebenarnya, ya, kenyataan yang dikeluarkan oleh Kit Siang tu, untuk maklumat saudara semua, Lim Kit Siang ni, dia tidak ada apa jawatan penting dalam parti. Dia dah bersara dah. Ya, dia jadi penasihat je. Dia tidak ada kuasa, ya, di dalam parti. Kuasa eksekutif dia tak ada. Dia sekadar penasihat. Itu pun letak penasihat pasal dia orang lama, tokoh lama dalam DAP kan. Jadi dia letaklah sebagai penasihat. Jadi kenyataan dia itu sebenarnya tidak membawa nilai pun pada DAP. Jauh sekali memberi nilai kepada kerajaan. Ya. Dia tidak memberi pandangan mewakili DAP. Sebab DAP ni yang berkuasa eksekutif besar adalah Setiausaha Agong. Apa yang dikeluarkan oleh Anthony Loke, itulah yang boleh kalau nak jadikan poin, nak diperbahaskan, daripada Anthony Loke contoh, ataupun daripada ahli parlimen DAP sendiri. Ya, itu ada nilai lah kalau nak diperbahaskan. Tapi kalau kutip ucapan daripada Kit Siang, ya, orang yang tidak ada apa-apa dalam DAP, hanya sekadar orang yang letak tokoh, orang yang lama dihormati dan sebagai penasihat, apa pun Kit Siang sebut tidak ada nilai sebenarnya. Tidak menjadi nilai berita dan tidak boleh sampai peringkat dah macam huru-hara lah negara kita ni, politik negara kita ni. China dah mula-mula nak jadi Perdana Menteri, kan. Jadi saya nak ulas lah. Sebab saya perlu ulas benda ni. Walaupun saya kata tadi dia tidak ada nilai, tapi ada walaupun ni anggap benda tu bernilai. Ya, sebab dihasut oleh MP-MP mereka yang bahalul tu. Ya, macam Wan Faisal, Wan Saiful. Jadi MP-MP macam ini, dia kutip isu macam ni, seolah dia membesarkan, seolah negara kita ni teruk dah. Ya, DAP dah nak jadi Perdana Menteri. Orang bukan Melayu dia boleh jadi Perdana Menteri. Sampai ada cabar Anwar kena pindah perlembagaan cepat-cepat. Ya, pindah perlembagaan ni. Kerajaan sekarang ada 23 majoriti, dia kata pindah. Letakkan dalam perlembagaan bahawa yang boleh jadi Perdana Menteri Melayu je. Kan? Jadi seolah mereka rasakan, tercabar sungguh dengan kenyataan Kit Siang. Jadi ini menunjukkan bahawa walaupun Kit Siang tu dah bersara dari politik, tetapi bisanya Kit Siang itu sehingga lebay-lebay, meroyan habis. Meroyan semua. Hebat. Itu yang dikatakan pemimpin hebat. Ya, dia macam Anwar Ibrahim lah. Ya, keluar je apa daripada Anwar Ibrahim, dia jadi satu berita yang besar. Apatah lagi Anwar adalah pemimpin yang masih memimpin. Dia belum bersara lagi, dia masih memimpin. Kan? Dah tentu dah akan jadi bahan besar. Kit Siang ni, dia dah bersara pun, kenyataan dia tu dia angkat. Menandakan hebatnya Kit Siang. Jauh hebat daripada Hadi lah. Hadi ni kan dia kalau dia mulakan kenyataan, dia jadi bahan ketawa. Ya? Dia jadi bahan ketawa. Merapu-rapu entah apa-apa. Orang cerita cakap bahasa Inggeris pasal teks, cukai, dia ulas tentang teksi. Kan? Jadi bahan ketawa. Kalau Haji Hadi punya kenyataan. Kan? Kit Siang dia jadi bahan pemanas. Walaupun saya tak setuju dengan kenyataan Kit Siang. Pribadi saya tak setuju. Pertama, perkara itu betul. Ya, apa yang dikeluarkan Kit Siang itu betul. Tidak ada seorang boleh menafikan apa yang Kit Siang sebut itu adalah betul. Bahkan ya, peguam-peguam, pakar-pakar perlembagaan mengatakan betul apa yang Kit Siang sebut.
Ya, di dalam perlembagaan kita tidak menyatakan bahawa Melayu sahaja boleh jadi Perdana Menteri. Ya. Dan dalam perlembagaan kita juga tidak menyatakan bahawa bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri. Itu kena faham. Dalam perlembagaan kita dia tak sebut Melayu sahaja boleh jadi Perdana Menteri. Dan di dalam perlembagaan juga tidak mengatakan bukan Melayu tidak boleh jadi Perdana Menteri. Ya. Tetapi hakikat, fakta yang kita harus tahu, yang kita harus baca, teliti faktanya selepas merdeka, ya, perlembagaan yang sama, selepas merdeka tidak pernah bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Ya. Kalau ada keturunan yang bukan Melayu, ada Mahathir Mohamad, ya, keturunan dia India. Ya. Dia dalam IC dia Melayu lah, tapi atuk-atuk nenek moyang dia daripada India. Ya, Kerala ke apa kita tak tahulah, tapi India. Kan? Maknanya bukan Ori. Kan? Itu pun 22 tahun dia jadi Perdana Menteri. Bukan Melayu Ori pun. Ya? Maknanya perlembagaan tidak menghalang. Walaupun dia bukan Melayu Tulen pun, perlembagaan tidak menghalang. Walaupun keturunan Mahathir itu India, perlembagaan tidak menghalang. Kan? Tapi belum ada sejarah kaum Cina, kaum India yang Ori menjadi Perdana Menteri. Bangsa Arab tak pernah jadi Perdana Menteri. Ya? Dalam sejarah negara kita. Ya. Jadi apa yang disebut oleh Kesiang itu betul. Bahawa dalam perlembagaan itu tidak menyatakan bukan Melayu boleh jadi menteri. Tetapi kalau kita cerdik berpolitik, kalau kita matang berpolitik, kan, bahawa nak jadi Perdana Menteri walaupun dalam perlembagaan tidak digariskan Melayu sahaja boleh. Ya, dalam perlembagaan tak sebut Melayu sahaja boleh. Walaupun tidak disebut, tapi kena ingat, dalam perlembagaan itu kuasa melantik Perdana Menteri datangnya daripada yang ke bawah duli, yang di-Pertuan Agong. Ada ke yang Pertuan Agong bangsa Cina? Ada ke raja-raja ni bangsa India? Ada ke ya raja-raja ni bangsa lain? Ataupun daripada agama-agama lain? Tak ada. Bermakna raja-raja Melayu kita orang Melayu beragama Islam. Agong diambil daripada raja-raja Melayu ni. Ya, salah seorang diambil 5 tahun sekali berganti menjadi agong, makna Melayu Islam. Kuasa melantik Perdana Menteri itu juga datangnya daripada agong. Daripada lepas merdeka lagi, macam itulah fungsi dia. Agong yang menentukan siapa Perdana Menteri. Ya? Agong yang menentukan siapa Perdana Menteri, bukan Kit Siang, bukan Lebai Hadi, jauh sekali Din Cirit. Agong yang menentukan siapa Perdana Menteri. Agong pula atas budi bicara dia, sebelum dia nak melantik Perdana Menteri, kebiasaannya, kelazimannya, Agong akan panggil Majlis Raja-Raja bersidang. Sebab dia dengar pandangan Majlis Raja-Raja dulu, sebelum dia buat keputusan. Keputusan itu adalah keputusan Tuan Agong. Dia tidak mewajibkan mendapat pandangan daripada Majlis Raja-Raja. Tapi kelazimannya Agong, sebelum dia membuat keputusan, dia akan minta pandangan Majlis Raja-Raja. Dia akan minta pandangan mereka. Dan barulah Agong akan buat keputusan. Kalau Agong buat keputusan, secara logiknya, apakah kita kata ya, Agong akan melantik seorang kaum Cina beragama Buddha, ataupun kaum Cina beragama Kristian, ataupun orang India beragama Hindu untuk menjadi Perdana Menteri? Kita pakai akal, otak kita lah fikir. Ya? Betul, dalam perlembagaan tak sebut. Maknanya dalam perlembagaan memang apa yang dikatakan oleh Kesiang itu benar. Bahawa dalam perlembagaan tidak menghadkan Melayu sahaja. Betul, dalam perlembagaan. Tetapi kita jangan pandang lurus bendul macam Walaon bodoh ni. Pandang sejarah, fakta sejarah. Kemudian prosesnya. Dia bukan habis setakat perlembagaan itu saja, tapi proses melaksanakan perlembagaan itu. Dalam perlembagaan kata sebut betul, tak ada larangan kepada bangsa lain jadi Perdana Menteri. Betul. Tetapi proses seterusnya apa? Proses seterusnya adalah perkenan ke bawah duli tuanku. Ya, perkenan ke bawah duli tuanku. Bila Tuan Agong izinkan saja, yang Tuan Agong setuju mengangkat seseorang yang pada fikiran baginda mendapat kepercayaan majoriti dalam parlimen, maka itulah Perdana Menteri. Sebab itu saya katakan isu ni sebenarnya tidak pernah timbul. Di zaman dulu-dulu UMNO Perintah pun tak nak isu ni, tak nak timbul pun. Ya, zaman PN pun tak bangkit isu ni.
perlembagaan yang sama. Tapi kenapa bangkit sekarang? Sebab mereka ketandusan modal. Mereka dah tak ada isu. Sebab itu dia kutip apa yang Kit Siang sebut. Walaupun Kit Siang sebut itu benda yang benar. Ya. Mereka kata Kit Siang main isu tiga. Tiga lah apanya. Kalau nak main isu tiga dekat universiti yang belajar sejarah, yang mengkaji perlembagaan, apakah kita boleh tangkap semua orang pensyarah-pensyarah yang mengajar tentang perlembagaan? Ya. Sebab dia menyatakan apa yang tertera dalam perlembagaan itu bukan 3R. Dia mengatakan apa yang terkandung dalam perlembagaan. Betul, dalam perlembagaan. Ini disebut oleh banyak peguam dalam analisis mereka. Dalam analisa mereka. Jangan kita kata, oh, perlembagaan tu tidak ada menyatakan bangsa lain tidak boleh menjadi Perdana Menteri, maka kita pun gelabah takut. Takutnya bangsa lain jadi Perdana Menteri. Itu bodoh. Ya? Kenyataan keluar daripada Kit Siang, kita macam, yalah, kita perangai orang Melayu ni memang mudah ditakut-takutkan. Ya? Sebab itu Datuk nenek moyang kita dulu nak takutkan anak cucu dia, ada takut dengan hantu. Takutkan dengan hantu. Ya? Jangan lalu kat pokok tu. Pokok tu ada pontianak. Takut. Sebab apa? Orang tua kita tak bagi kita main kat luar, jauh-jauh. Ada takutkan anak cucu dia. Pokok besar tu ada pontianak. Bila bau lalu kat perkuburan, bau wangi. Padahal bau wangi ni bau pokok kemboja tu. Yang tanam kat kubur tu, bau wangi. Dia kata, itu bau hantu, pontianak. Hantu pula wangi. Tahu kita yang wangi-wangi ni kan. Orang alim, ulama, malaikat. Yang wangi ni. Hantu setan pun wangi. Ada bau wangi dia takut. Ini orang Melayu. Ya. Tapi kalau nak puja nama ekor, tak takut pula. Nak puja nama ekor, siap duduk dekat kubur tu bersela, pasang lilin. Nak buat jahat, tak takut dengan hantu. Sebab apa? Sebab hantu setan tak kacau dia. Geng. Engkau puja nama ekor ni, geng aku. Jangan kacau dia tu. Sebab tu dia boleh puja nama ekor. Pergi cari pula kubur-kubur orang mati dibunuh. Kubur orang mati melahirkan anak sulung. Macam-macam lah. Kan? Nak puja nama ekor, berani pula. Kan? Tapi kalau nak pergi surau ke, nak pergi masjid ke, buat amal ibadat, nak lalu kubur tu tak berani. Sebab dia takut-takutkan oleh zaman nenek moyang kita dulu. Sebab dia tahu orang Melayu ni mudah ditakutkan. Tak pakai otak dah. Logik tak logik. Kan? Kakak orang tua terus kita percaya. Ni penyakit kita orang Melayu. Nak masuk hutan, orang tua pesan, masuk hutan kena minta izin dulu. Datuk nenek, cucu nak tombang lalu. Datuk nenek, cucu nak tombang kencing. Datuk nenek kita ajar. Budak-budak pun, bukan budak-budak je, orang tua-tua yang masuk hutan, menaik getah ke kan, memburu ke, masuk di hutan, datuk nenek, cucu tompang lalu, datuk nenek, cucu tompang kencing. Ini semua berkhurafat, mengarut. Di zaman-zaman dulu, datuk nenek moyang kita ajar macam tu. Sekarang ni kita dah ada akal fikiran. Agama ajar kita, bukan agama tak ajar. Masuk hutan ada doa dia. Berdepan dengan benda-benda kawasan-kawasan yang kita rasa kawasan ni agak panas kan. Kawasan syaitan banyak ke kan. Yang kita jangkakan ini banyaklah gangguan. Ada doa dia. Nak buang air kecil, nak buang air besar dalam hutan pun ada doa dia. Agama dah ajar semua sebenarnya. Tapi kita tak nak pakai. Kita tolak apa yang agama ajar. Yang kita pakai apa? Datuk nenek. Cucu tompang berak dalam hutan. Datuk nenek, cucu tompang kencing. Kita mengaku kita cucu kepada setan. Bayangkanlah. Takut punya pasal. Takut punya pasal, sanggup mengaku kita cucu kepada setan. Sebab tu kita sebut cucu tompang kencing, cucu tompang lalu. Mengaku cucu. Na'udzubillah min zalik. Tapi fahaman-fahaman ini sekarang ni dah mula dah berkurangan. Tetapi datang budaya dalam politik, fahaman politik, budaya kuno tu datang. Nak takut kau Melayu, kena sebut DAP. Dulu nak takutkan budak-budak, kena sebut hantu. Kena sebut pontianak. Orang politik tak. Orang politik ni nak takut orang Melayu, kena sebut DAP. Cukup takut dengan DAP. Cukup takut. Nanti DAP mengesui negara.
Nanti DAP akan memerintah negara kita, maka habislah orang Melayu. Ya, habislah orang Melayu. Sekarang ni lebay duk main. Dulu kita kata UMNO, Barisan Nasional. UMNO pun dah bijak lah sekarang ni, dah cerdik. Sebab dia berkawan dengan kumpulan yang cerdik. Ya, sebab tu UMNO dah tak menyanyikan lagu lagi. Bumi dipijak milik orang, dah tak ada. Ha? Pasal UMNO dah mula tahu, dah mula sedar bahawa untuk mengangkat martabat negara, memajukan negara ini, kita kena bersedia berkawan dengan semua kaum. Tak ada lagi dah isu perkauman. Asabiah, UMNO dah tolak asabiah. Yang pergi penyakit asabiah ni kepala lebay pula sekarang ni. Dulu lebay yang duduk baca ayat Quran ini. Ya, tentang bahayanya asabiah. Agama melarang sikap asabiah. Fahaman perkauman sempit. Dulu lebay selalu baca. Sebab tu dalam Pakatan Rakyat. Sebab dalam Pakatan Rakyat tu kita campur semua kaum. Jadi pas gunakan ayat Quran berkaitan dengan asabiah ini dibacakan. Tapi bila mereka tidak lagi bersama Pakatan Rakyat, mereka dah bersama dengan parti Din Cirit, mereka sendiri main isu perkauman. UMNO pula jadi pas sekarang ni. UMNO pula duk selalu sebut tentang betapa bagusnya, baiknya negara ini kalau kita saling menghormati sesama kaum. UMNO pula yang sebut benda tu. PAH dah tak sebut. PAH duk takut-takut orang Melayu pula sekarang ni kerja dia. Ya? Macam saya sebut tadi lah. Pengikutip ucapan Kit Siang. Padahal dia tahu Kit Siang tu dah besar dalam politik. Dan apa yang disebut oleh Kit Siang tu pula benda yang benar. Tetapi tidak pernah berlaku dalam sejarah negara kita. Sebab kita ada pelindungan yang lain. Bukan sekadar perlembagaan. Kita ada raja-raja. Kita ada majlis raja-raja. Sebab itulah pentingnya majlis raja-raja ni pada kita. Kalau kita hanya bergantung dengan perlembagaan yang tertulis, yang tercetak, kita belum selamat. Tetapi kita ada majlis raja-raja. Ini pertahanan kita yang terakhir. Apa pun dalam perlembagaan tersebut. Tetapi akhirnya, majlis raja-raja yang menentukan. Walaupun perlembagaan tak sebut, hanya Melayu saja jadi Perdana Menteri. Dia memang tak sebut dalam perlembagaan. Tetapi akhirnya menentukan siapa? Raja-raja. Itu satu, kita kena fikir bijaklah sikit. Yang kedua, kamu nak kata DAP ada cita-cita nak jadi Perdana Menteri, logik politik pun dah boleh tangkis dawan itu. Ya? Sebutkan kepada kita, DAP kalau bertanding pilihan raya, berapa kursi DAP bertanding? Tak lebih 60 kursi pun. Pernahkah kita tengok DAP bertanding sampai 112? Nak jadi kerajaan ni kena ada minima 112. Baru boleh jadi Perdana Menteri. Baru boleh jadi kerajaan. Minimal 112. Pernah tak dalam sejarah DAP bertanding 112? Tak pernah, saudara. Paling tinggi 60 kursi. 60 kursi pun bukan semua 60 kursi itu dia menang. Ada juga beberapa kursi yang dia kalah. Dan 60 kursi itu pula ada juga yang ditandingi oleh orang Melayu beragama Islam. Contohnya macam Ahli Parlimen Bentung, Webi Rara. Melayu Islam. Contohnya di Bangi. Melayu Islam. Dan berapa ramai lagi yang lain. Itu belum kira adun-adun. Parlimen saja. 60 kursi parlimen, mana mungkin dia boleh membentuk kerajaan? Kalau DAP tidak boleh bentuk kerajaan dengan 60 kursi parlimen, masuk akal ke DAP boleh jadi Perdana Menteri? Takkanlah otak itu jargon tak boleh nak fikir. Balul sangatlah kalau itu tak boleh nak fikir. Takkan itu Wan Saiful, Wan Jan tak boleh nak fikir. Basic je. Saya pun tak mengaji tinggi politik. Bukan pegang jawatan besar dan boleh tak ada jawatan pun. Tapi benda basic. Takkan tak faham. Jadi sesiapa jumpa jargon, beritahulah jargon. Di mana jalannya DAP Perdana Menteri ni. Walaupun 10 kali dalam perlembagaan itu menyebut. Walaupun 10 kali dalam perlembagaan itu menyebut bahawa bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri. Sebutlah 10 kali dalam perlembagaan itu. 100 kali pun. Tetapi kalau DAP bertanding tak lebih 60 kerusi, tak masuk akal DAP jadi Perdana Menteri. Katalah dia bertanding lebih 112. Dan dia paling tinggi menjadi kerajaan. Akhirnya nak menentukan Perdana Menteri itu adalah ke bawah duli tuanku. Itu termaktub dalam perlembagaan. Sebab itu dalam perlembagaan dia tak kata pemimpin yang majoriti. Ya, dalam perlembagaan.
Dalam perlembagaan dia tersebut, pemimpin ahli parlimen dia mendapat sokongan majoriti jadi Perdana Menteri, dia tak sebut. Kita faham macam tu. Tetapi perlembagaan tak sebut. Perlembagaan kata apa? Kebawah-duli tuanku akan melantik salah seorang ahli parlimen yang pada pandangan dia, pada pandangan kebawah-duli Tuan-Tuan Agong, mendapat kepercayaan majoriti. Maksudnya, majoriti atau tidak majoriti pada pandangan yang di-Tuan Agong. Dia tak kata secara mutlak majoriti mesti Agong sokong. Tak. Dalam perlembagaan tak sebut. Perlembagaan hanya memberikan kuasa penuh kepada Agong untuk dia memilih mana-mana Perdana Menteri pada pandangan dia. Bukan pandangan Din Cirit. Kalau ikut pandangan Din Cirit, ikut pandangan Haji Hadi, dia dah cukup jumlah. Lebih dari cukup. Bila-bila masa pergi sana. Kalau ikut pandangan Din Cirit dengan Haji Hadi. Tapi perlembagaan mengatakan pada pandangan Raja Agong yang mendapat kepercayaan majoriti, itulah dia Perdana Menteri.